Oke, kembali lagi guys. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share-nya, berikan komentarnya. Selepas 14 perlawanan beraksi dalam Liga Super 2023, SAB FC menunjukkan petanda pasukan itu mulai menghadapi kesukaran guys untuk bersaing di kelompok teratas kejohanan. Dua kekalahan berturut-turut dijaringkan oleh pasukan Sang Badak dalam perlawanan akhir kejuaraan, jadikan mereka kini berada di tempat kelima carta Liga. Kekalahan di tangan Kedah FC 1-2 dan tewas mengejut kepada PDRM 0-1 masing-masing. Perkembangan itu membuatkan Sahabat FC hampir jatuh ke tengah carta apabila hanya ketinggalan 4 mata di belakang Terengganu FC. Sejak kekalahan pertama 0-4 di tangan JDT pada 31 Maret lalu, pasukan Sabah FC telah kehilangan 13 mata daripada 24 mata maksimum yang diperoleh selepas 8 perlawanan dimainkan. Ini menyaksikan Sabah FC mengangkat kedudukan pasukan kedua Liga dengan kelebihan 7 mata mengatasi Selangor FC yang mempunyai 31 mata dan 4 mata mengatasi Kedah FC dan Sipang FC. Justru dengan berbagi 11 perlawanan, Sabah FC tidak lagi mudah untuk berkeciciran mata jika mau menamatkan kejuaraan dengan kedudukan lebih baik berbanding musim lalu, di mana Tentara Bimbangan Sanggadak menamatkan saingan di tempat kedua. Kami menggariskan 3 penambahbaikan yang boleh dilakukan Sabah FC jika mereka mau memulihkan momentum kemenangan pasukan. Yang pertama, pertukaran barisan baru. Selepas beberapa kekalahan yang dicatatkan sebelum ini, ramai peminat mulai mempersoalkan keberkesanan di sistem 4-3-3 yang digunakan juru latih Sang Badak, Dato' Ong Kim Sui sebagai pasukan kesebelasan utamanya. Memangnya dengan adanya senarai pemain ini sukar untuk pasukan itu mempamerkan aksi terbaik mereka, terutama ketika berdepan pasukan dalam kelompok 4 teratas Liga. Mengikut rekor, Sabah FC hanya memenangi ke semua 3 mata sekali apabila menang sekali saja menentang Selangor FC. Manakala bagi 3 pasukan menyaksikan pasukan Sang Badak masing-masing mencatat 2 kekalahan di tangan JDT 0-4, Kedah Darul Aman FC 1-2 dan seri menentang Sipang FC dengan jaringan 1-1. Sementara itu, Sabah FC turut bergelut untuk menang apabila sekedar seri 1-1 menentang Negeri 9 FC 2-2. Peminat mendapati tingkatan Kim Sui itu melekat pada sistem senarai pemain lebih mudah dibaca. Oleh itu, mereka berpendapat bahwa pasukan itu harus menggunakan barisan yang lebih pelbagai, termasuk beralih kepada sistem yang lebih konservatif seperti 4-4-2. Jelasnya adalah untuk pasukan itu lebih stabil terutama di bagian tengah bagi mengelak pihak lawan menerobos benteng pertahanan pasukan terutama menentang klub lebih kuat atau standing di Sabah FC. 2. Bawa pemain baru berimpact tinggi. Sabah FC terkejut pada permulaan jendela perpindahan pertengahan musim ini apabila mengumumkan bahwa pasukan itu telah berjaya mendapatkan Miguel Cifuentes dari Kelantan FC. Flexibility yang dimiliki pemain Spanyol itu guys pastinya menempati kualiti pemain yang diperlukan Sabah FC, yaitu kebolehan menjaringkan gol. Sememangnya permainan Sabah FC dianggap bebas daripada jaringan penyerang. Bagi rekor Cifuentes yang lebih dikenali sebagai Sifu telah menjaringkan 4 gol dan 1 assist untuk Kelantan FC yang kini bergelut di tangga tercorot. Bagaimanapun tidak jelas bagaimana Kim Sui akan menggunakan hikmat Sifu, memandangkan posisi sayap kanan dan kiri kini telah diisi oleh pemain sayap sensasinya Sadil Ramdhani. Bagaimanapun difahamkan Sifu juga mampu beraksi di beberapa posisi lain termasuk pemain tengah menyerang dan pemain tengah menyerang. Pada masa sama, persoalan paling penting ialah sejauh manakah pemain 1,73 cm itu boleh menyesuaikan diri dengan pasukan Sabah. 3. Pengalaman pemain otai penuh. Sejak musim lalu, pasukan Sabah FC sememangnya diketahui mempunyai beberapa pemain berpengaruh dengan pengalaman Liga Malaysia. Walaupun sudah berusia, pengalaman bekas pemain kebangsaan ini boleh dimanfaatkan untuk menjadikan pasukan lebih padu dan meyakinkan. Ini terbukti apabila salah seorang daripada mereka, Badrul Bahtiar, sang kapten, menjadi pemain utama pasukan Kim Sui pada pusingan pertama kejohanan itu. Bagaimanapun terdapat seorang lagi pemain yang diklasifikasikan sebagai otai yang masih belum habis musim ini, yaitu pemain sayap kanan Amli Yahya.
Bagaimanapun tempo yang singkat itu disifatkan tidak mencukupi untuk membolehkan legenda purba Selangor FC itu mempengaruhi keputusan tindakan itu. Atas sebab itu, Amri yang juga pemain yang amat disegani dalam pasukan SFC perlu diberi peluang untuk dipilih dalam kesebelasan utama pasukan. Oke guys, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, atau berikan komentarnya. Terima kasih. Salam Mamayu Bola.